Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan berbicara satu tajuk berkaitan dengan salat tarawih yang sempurna, dan tuan-tuan muslimin muslimat yang ada kemusykilan boleh ajukan soalan supaya kita boleh selesaikan, kita boleh jawab setakat yang kita mampu, insya-Allah. Baik, bila kita cakap tentang salat tarawih, maka satu perkara yang perlu kita ketahui ataupun satu perkara pertama yang perlu kita sentuh, iaitulah berkaitan dengan maksud dia. Apa yang dia maksudkan dengan tarawih? Yang dimaksudkan tarawih iaitulah tarawih ini satu perkataan plural, lafaz yang plural merujuk kepada tarwihah, lafaz plural, lafaz jamak yang merujuk kepada perkataan singular dia, iaitulah tarwihah, yang merujuk kepada istirahah. Kenapa dia dinamakan sebagai salat tarawih? Kerana umat Islam dahulunya mereka memanjangkan salat tarawih kerana mencontohi perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunaikan salat qiyamul lail pada malam hari Ramadan, dan baginda memanjangkan salat tersebut. Lalu apabila bacaan di dalam salat tarawih dipanjangkan oleh Nabi, demikian juga dipanjangkan oleh umat Islam, maka dia memerlukan kepada kerehatan. Lalu pada kebiasaannya orang Islam, umat Islam akan berehat selepas 4 rakaat menunaikan salat tarawih. Lalu disebabkan perbuatan berehat seketika setelah menunaikan 4 rakaat salat tarawih, dinamakan salat itu sebagai salat tarawih. Itu asal penamaan dia. Itu asal penamaan salat malam pada bulan Ramadan sebagai salat tarawih. Ada penama salat tarawih, dia datang selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak ada masalah dengan penamaan seperti itu. Baik, itu berkaitan dengan makna ataupun maksud solat tarawih itu sendiri. Apapun solat tarawih ini termasuk di dalam qiyam al-lail ataupun qiyamul lail, salat qiyamul lail. Kerana kita kena tahu qiyamul lail, sebelum kita masuk lebih jauh tentang salat tarawih ini, kita kena boleh ataupun kita perlu tahu membezakan di antara salat tarawih, tahajud dan qiyamul lail. Apa beza dia? Pertama sekali saya terangkan kepada tuan-tuan sekalian tentang apa dia qiyamul lail. Qiyamul lail mendirikan malam, menghidupkan malam dengan melakukan apa-apa amalan saleh, termasuk salat, termasuk baca Al-Quran, termasuk zikir, termasuk membaca dan seumpamanya. Dan waktu dia iaitulah bermula daripada selepas salat Isya. Waktu dia bermula daripada selepas salat Isya sehinggalah terbit fajar sadiq. Itu waktu qiyamul lail, waktu kita menghidupkan malam hari dengan apa-apa ibadah. Nah, itu qiyamul lail. Apa itu tahajud? Tahajud pula adalah merujuk salat yang ditunaikan di penghujung malam selepas tidur terlebih dahulu. Itu beza dia. Saya ulang lagi sekali. Qiyamul lail adalah merujuk kepada apa-apa amalan saleh yang ditunaikan pada malam hari, iaitulah bermula selepas Isya sehinggalah terbit fajar sadiq ataupun masuk waktu subuh. Itu qiyamul lail. Manakala tahajud merujuk kepada salat. Tahajud merujuk kepada salat. Dia tidak merujuk kepada zikir. Dia memaksudkan kepada salat yang ditunaikan di penghujung malam setelah tidur terlebih dahulu. Itu tahajud. Jadi berdasarkan pengertian ini, tahajud itu adalah qiyamul lail. Tahajud itu adalah qiyamul lail. Ataupun kita dengan bahasa lain kita kata qiyamul lail itu umum, tahajud itu lebih khusus, merujuk kepada perbuatan salat ataupun salat yang ditunaikan setelah tidur terlebih dahulu, dan salat itu ditunaikan di penghujung malam. Apa dia tarawih? Tarawih tergolong di dalam kumpulan qiyamul lail.
tarawih tergolong di dalam kumpulan qiyamul lail, iaitulah salat yang ditunaikan pada awal malam. Yang ditunaikan pada awal malam. Dia dinamakan sebagai tarawih kerana, ataupun dengan bahasa yang lain saya sebut qiyamul lail, salat pada awal malam, yang ini selepas isyak dalam bulan Ramadan, dinamakan sebagai salat tarawih. Nama sahaja. Nama sahaja yang berbeza. Bezanya pada hari lain kita buat pada penghujung malam kebiasaannya, tapi dalam bulan Ramadan kita menghidupkannya di awal malam kerana pada kebiasaan manusia tidak mampu menunaikan di penghujung malam. Kerana itu Nabi dan para sahabat, demikian juga para ulama, menunaikannya di awal malam bagi memberi ruang kepada orang Islam yang tak mampu bangun di penghujung malam menghidupkan malam-malam Ramadan dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berkaitan dengan hukum salat tarawih. Apa hukum salat tarawih? Salat tarawih hukumnya bagi lelaki dan perempuan adalah sunat muakkad. Salat tarawih, hukum salat tarawih bagi lelaki dan perempuan adalah sunat muakkad. Dan salat tarawih merupakan tanda agama, tanda zahir agama seseorang. Salat tarawih merupakan tanda zahir kepada agama yang dimiliki oleh seseorang. Pada biasanya tanda zahir ini menghikayatkan apa yang ada di dalam diri dia. Pada kebiasaannya sedemikian. Jika seseorang dia tak menunaikan salat tarawih, ataupun dia malas nak tunaikan salat tarawih, dia tanda zahir lemahnya agama yang ada di dalam diri dia. Kerana itu kita akan tengok para ulama, bahkan umat Islam kesemua mereka akan bersungguh-sungguh menunaikan salat tarawih apabila datang bulan Ramadan. Tidak wajar bagi seorang Islam membiarkan Ramadan itu berlalu pergi, satu malam pun dia tidak tunaikan salat tarawih. Tidak wajar. Kalau hal sedemikian berlaku, dia sepatutnya menangisi akan diri dia. Ketika musim orang ramai berebut melakukan ibadah, berebut hendakkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mempedulikan apa yang membuat musim yang dia berada sekarang ni. Itu semua menunjukkan, membuktikan kepada diri dia, dia kena sedar kemalasan dia dari menunaikan salat tarawih pada bulan Ramadan, pada malam bulan Ramadan, tanda ataupun menceritakan kepada dia lemahnya agama yang ada di dalam diri dia. Jadi dia kena buat sesuatu lah supaya memperbaiki, memperkuatkan agama di dalam diri dia. Nabi SAW telah menunaikan salat tarawih pada zaman baginda bersama dengan para sahabat dalam beberapa malam, sehinggalah malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sahabat semakin ramai ikut baginda Nabi salat. Lalu pada malam yang keempat, sebahagian riwayat kata bila sahabat berkumpul di masjid, Nabi tidak keluar untuk mengimamkan salat tarawih, sehinggalah dekat subuh baru Nabi keluar. Perbuatan Nabi itu, kata baginda Nabi sendiri bagi tahu kenapa baginda tidak keluar menunaikan salat tarawih bersama dengan para sahabat, hanyalah kerana Nabi bimbang salat tarawih itu diwajibkan ke atas orang Islam. Jadi menunjukkan bagaimana pentingnya salat malam ataupun salat tarawih pada bulan Ramadan. Sekalipun dia sunat, tetapi dia sunat muakkadah, sunat yang benar-benar dituntut untuk dikerjakan sama ada oleh orang lelaki maupun oleh orang perempuan. Al-Imam An-Nawawi telah menyatakan di dalam kitab dia Syarah Sahih Muslim, beliau berkata ittafaqal ulama ala istihbabiha. Kesemua para ulama telah bersepakat salat tarawih ini sesuatu yang dianjurkan dan benar-benar digalakkan. Kelebihan dia banyak, seperti mana hadis yang sahih daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Yang bermaksud sesiapa yang menghidupkan Ramadan dalam penuh keimanan dan dalam penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosanya, diampunkan apa-apa yang telah berlalu dari dosanya.
Maknanya ini salah satu tanda kebesaran dan kelebihan yang ada pada salat tarawih. Kelebihan yang cukup besar iaitu pengampunan dosa. Kelebihan ini dianggap besar bagi seorang Muslim, kerana seorang Muslim di dalam hidup dia amat mengharapkan dosa yang dilakukan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terkandung di dalam maksud qama Ramadan, menghidupkan Ramadan, iaitulah dengan menghidupkan malamnya dengan menunaikan salat tarawih. Berkaitan dengan waktu salat tarawih, kita dah sebut dah tadi, waktu dia bermula daripada selepas isyak dan berakhir sehingga terbitnya fajar sadiq. Berakhir sehingga terbitnya fajar sadiq. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina an yafrugha min salatil isya ila al-fajr 11 rak'ah yusallim baina kulli rak'ataini wa yutir bi wahidah. Qala an-Nawawi, kata Aisyah radhiyallahu anha, yang bermaksud dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menunaikan salat di antara waktu selepas isyak, selepas menunaikan salat isyak sehinggalah terbit fajar. Baginda menunaikan sebanyak 11 rakaat, kata Aisyah. Kenapa Aisyah kata sedemikian? Kerana beliau tengok Nabi menunaikan salat malam sebanyak 11 rakaat, dan kenyataan Aisyah ini tidak menafikan Nabi pernah buat lebih daripada itu. Baik. Kemudian Nabi akan menutup sembahyang malam baginda dengan melakukan satu rakaat sebagai witir. Lalu kata berdasarkan hadis ini, antaranya perkataan Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu', kata Al-Imam An-Nawawi, yadkhulu waqtu tarawih bil faraghi min salatil isya wa yabqa ila tulu'il fajr. Bermula masuk waktu tarawih itu, kata Al-Imam An-Nawawi, apabila selesai dari menunaikan salat isya, dan waktu itu berterusan sehinggalah terbit fajar, yakni terbit fajar sadiq. Itu perkara yang berkaitan dengan waktu salat tarawih. Manakala perkara lain yang boleh kita yang hendak saya kongsikan dengan tuan-tuan sekalian, iaitulah perkara yang berkaitan dengan kelebihan lain yang disebut oleh Nabi SAW berkaitan dengan salat tarawih, iaitulah kelebihan bagi sesiapa yang menunaikannya bersama dengan imam sehinggalah imam berpaling pergi. Tapi kita sekarang ni dalam PKP, jadi solat tarawih tidak ditunaikan secara berjamaah. Jadi kita salat di rumah lah. Kita salat di rumah, tak ada salat tarawih berjamaah. Cumanya tak apa, perkara ni kita kemudian kan kita ambil bab yang berikutnya, iaitulah perkara yang berkaitan dengan bilangan rakaatnya. Bilangan rakaat salat tarawih sentiasa menimbulkan perbincangan dan perbahasan di kalangan umat Islam. Wallahu ta'ala alam, kita kena sedar perkara ini menimbulkan, ataupun perkara yang berkaitan dengan bilangan rakaat salat tarawih ini sebenarnya menimbulkan perbezaan pendapat di kalangan ulama. Pandangan atau pendapat yang pada nilaian saya, setakat yang saya tahu melalui pembacaan, melalui kuliah-kuliah yang dipelajari, pandangan yang lebih kuat berdasarkan penilaian dan kefahaman saya, tidak ada bilangan tertentu untuk solat tarawih. Tidak ada bilangan had rakaat tertentu untuk solat tarawih. Jadi dia ikut kemampuan seorang. Dia boleh solat berapa yang dia mampu. Cuma kita boleh kata yang afdalnya dia buat 11, kerana berdasarkan perkataan Aisyah, yang mana Nabi tidak pernah menunaikan salat malam lebih daripada 11 rakaat di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Itu sebab hadis itu menunjukkan afdaliyah sahaja. Yang paling utama adalah 11. Kerana itu kita boleh faham itu kebiasaan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak menafikan untuk buat bilangan yang lebih, kerana di dalam hadis yang sahih di dalam Bukhari dan seumpamanya menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menunaikan salat malam lebih daripada 11. Ada riwayat Ibnu Abbas menunjukkan Nabi sembahyang 13 rakaat, ada menunjukkan 15 rakaat dan lebih daripada itu. Bahkan sebenarnya hadis yang paling kuat untuk kita katakan jumlah bilangan rakaat tarawih ini tidak ditetapkan oleh Nabi, bahkan dia bebas
pilihan atas pilihan setiap orang, iaitulah berdasar perkataan Nabi, hadis Nabi SAW kepada seseorang yang bertanya kepada baginda tentang salat malam. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda kepada orang yang bertanya tentang salat malam. Maknanya ketika tu orang tu nak tahu tentang salat malam. Nabi kata, salatul laili mathna mathna. Sembahyang malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukum subha shalla raka'atan wahidah tutir lahu ma qad shalla. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis sahih, muttafaqun alaih. Yang bermaksud kata Nabi, sembahyang malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika seseorang daripada kamu bimbang masuknya waktu subuh, maka dia salat 1 rakaat. Nabi kata, dia salat 1 rakaat. Dia ganjilkan, dia witirkan untuk dia apa-apa yang dia telah salat. Hadis ni penting kerana la yajuz ta'khirul bayan 'inda waqtil hajah. Nabi tidak wajar melewatkan penerangan ketika ada keperluan. Ketika seorang lelaki datang kepada Nabi tanya tentang cara salat malam, tiba-tiba Nabi tak terangkan. Kalau betul ada penetapan jumlah rakaat, dah tentu Nabi akan kata sembahyang malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Dan jangan lebih daripada, ataupun Nabi akan kata sembahyang malam itu 2 rakaat, 2 rakaat sehingga 11 rakaat. Nabi akan sebut macam tu. Kalau betul hanya 11 rakaat sahaja. Jadi bila Nabi tetapkan waktu 2 rakaat, 2 rakaat sehingga subuh, kalau bimbang masuk subuh, witir 1 rakaat tanpa Nabi sebut jumlah rakaat, menunjukkan jumlah rakaat salat malam ini ada keluasan. Jadi saya ingat hadis ini amat jelas ataupun amat kuat menyokong pandangan para ulama yang mengatakan salat malam itu bebas ke atas seseorang untuk dia tunaikan 11 ataupun lebih daripada itu. Ada orang tanya, ustaz boleh buat 4 rakaat saja? Dia dapat, dia sah salat malam dia, tarawih dia 4 rakaat, sah. Dia hanya dapat pahala 4 rakaat, dia tak dapat dah 11 rakaat. Dia hanya dapat 4 rakaat. Sebagai contoh, ada orang dia semayang, sekarang ni musim PKP, dari satu sudut kita nampak banyak kelebihan yang kita kehilangan. Kita kehilangan banyak kelebihan pada musim PKP ni. Tapi dari satu sudut, kadang-kadang waktu musim PKP ni kita boleh memanjangkan salat tarawih kita. Biasanya imam di masjid, dia tak boleh nak panjang sangat disebabkan jemaah yang ramai. Dia tak mahu memberatkan jemaah, tetapi musim PKP kita salat sendiri di rumah, kita mampu buat panjang ikut kemampuan kita. Ada kelebihannya, ada kelebihannya. Kadang-kadang kita buat salat tarawih sebagai contoh. Kita panjangkan pada rakaat pertama, kita panjangkan, kita buka mushaf, kita baca daripada mushaf. Rakaat kedua kita baca panjang. Kemudian bila masuk rakaat keempat, kita rasa tak larat nak sambung solat tarawih. Lalu kita berhenti sat. Kita berhenti sat, kita tidur. Dan kita berniat saat lagi bangun bersahur, saat lagi bangun awal sikit, sambung balik berapa yang kita larat. Bila kita tidur, tengok-tengok, tak sedap. Jaga-jaga waktu yang ada hanya boleh untuk bersahur saja. Maka apa hukum solat tarawih kita 4 rakaat sebelum tidur? Sah dan dapat pahala 4 rakaat. Sah dan dapat pahala 4 rakaat. Kerana 11 rakaat itu adalah jumlah yang paling afdal. Berdasarkan hadis Nabi, hadis Aisyah yang menunjukkan kebiasaan perbuatan Nabi salat malam hari adalah sebanyak 11 rakaat. Jadi jangan bimbang, kita tetap dapat pahala 4 rakaat. Jika itu yang mampu kita lakukan. Yang penting jangan sampai tak buat. Yang penting jangan sampai tak buat. Selain daripada itu, bagi orang-orang yang biasa menunaikan salat tarawih, kemudian dia tak larat pada malam tu, berniat nak semayang pada waktu sahur, tiba-tiba dia tak jaga ataupun dia juga tidak larat dan ada sesuatu keuzuran pada dia, dia dibolehkan untuk qada salat tarawih itu pada siang hari di antara waktu duha. Sepanjang waktu duha tu dia boleh qada. Dia boleh qada berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bagaimana Nabi SAW apabila tertinggal menunaikan salat malam kerana keletihan dan urusan yang baginda perlu tunaikan, Nabi akan tunaikan pada siang hari ataupun qada pada siang hari. Qada pada siang hari. Cumanya kalau salat malam pada malam hari kita buat ganjil.
solat malam pada malam hari kita buat ganjil. Contoh, kita buat 5 rakaat ataupun 7 rakaat ataupun 11 sebagai contoh, kerana ada witir. Tetapi pada siang hari kalau kita nak qada, kita jangan buat 11, kita buat 12. Solat apa? Solat mutlak kita ganti, kerana solat malam tadi kita tak buat. Kita ganti solat malam yang kita tak buat, ganti pada siang hari. Tambahnya waktu PKP ni, kalau malam hari kita letih sangat, maka waktu siang hari selepas bila masuk waktu duha, kita tunaikan 12 rakaat. Biasanya kita buat 11, maka pada waktu duha kita buat 12 rakaat. Yang penting kena bersungguh menghimpun amalan saleh, pahala yang disediakan oleh Allah dalam bulan Ramadan ini. Perkara yang berikutnya yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, sebelum tu kita tengok dulu adakah soalan dalam Facebook ni. Ada soalan tak? Setakat ni ada? Tak ada. Setakat ni tak ada soalan. Setakat ni tak ada soalan. Berapa masa yang berbaki? Oh, ada 1 minit je lagi. Ada satu ni, dia bukan soalan tapi dia sebut malangnya sebelum ini ada yang fitnah pelis tak bagi sembahyang lebih dari 8 untuk tarawih. Memanglah memanglah yang lebih malang lagi, sebab yang memfitnah itu sebahagiannya orang yang digelar ustaz, sebahagiannya orang yang digelar ustaz. Kita nak buat macam mana? Orang fitnah, kita tak boleh nak tutup mulut orang. Mereka fitnah, mereka jawablah fitnah mereka di hadapan Allah Ta'ala nanti di akhirat kelak. Tapi yang penting, tak pernah ada larangan diperlis, tidak pernah ada larangan sembahyang tarawih lebih daripada 8 rakaat. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kalau ada orang bagi tahu, maka dia fitnah semata-mata. Fitnah semata-mata. Dia jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setakat ni tak ada yang lain, saya rasa tidak ada soalan, dan waktu saya pun telah habis. InsyaAllah kita akan berjumpa di kesempatan yang lain insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin dan muslimat semua dapat menghidupkan bulan Ramadan ini supaya kita mengharapkan keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dicurahkan kepada kita. Seseorang yang dikasihi oleh Allah, sudah tentulah hidup dia sentiasa di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga sekadar itu sahaja, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.